Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan cikgu dalam kelas sains tingkatan 5. Tema kita pada hari ini ialah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Di bawah bidang pembelajaran 1 mikroorganisma dan standard kandungan kita pada hari ini ialah 1.2 mikroorganisma berfaedah. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini ada dua, iaitu 1.2.1 mewajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan dan 1.2.2 menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan juga kelestarian alam sekitar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, saya dapat mewajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. Dan kriteria kejayaan yang perlu kamu capai pada hari ini ialah yang pertama, saya dapat menyenaraikan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Dan yang kedua, menyatakan potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan juga dalam kelestarian alam sekitar. Okey, tanpa berlengah lagi, cikgu teruskan dengan isi kandungan kita pada hari ini. Berdasarkan kepada gambar rajah yang ditunjukkan, berikut adalah antara beberapa aplikasi mikroorganisma yang memberikan faedah dalam bidang seperti perindustrian, pertanian dan juga dalam bidang perubatan. Antara mikroorganisma yang berfaedah yang digunakan dalam pembuatan barangan kulit, minuman dan juga makanan ialah seperti Lactobacillus bulgaricus, digunakan untuk membuat minuman. Kemudian Bifidobacteria sp serta Lactobacillus subtilis. Ini adalah antara bakteria yang digunakan dalam perindustrian untuk membuat barangan kulit. Dan satu lagi ialah yeast. Dan yeast bagaimana yang telah kamu pelajari sebelum ini, yeast adalah kategori mikroorganisma jenis kulat. Dan yeast ini digunakan dalam pembuatan makanan. Jadi antara contoh makanan yang perlu menggunakan yeast ialah membuat roti. Okey, seterusnya ialah dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, seperti yang kamu lihat, ada bakteria yang dinamakan Bifidobacteria sp. Bakteria ini terdapat dalam saluran pencernaan haiwan. Kemudian kita ada bakteria penetritan. Bakteria ini berguna untuk menukarkan nitrat kepada nitrit. Yang ini ada kaitannya dengan gitar nitrogen. Dan fungsi dia ialah untuk menyuburkan tanah bagi pertanian. Kemudian kegunaan lain mikroorganisma berfaedah ialah dalam bidang perubatan. Contohnya dalam bidang perubatan ialah DNA rekombinan E. coli. Fungsi dia ialah untuk menghasilkan hormon seperti insulin. Kemudian kita ada antibiotik. Antibiotik sebagaimana yang kita tahu ialah untuk menyembuhkan penyakit. Dan antara antibiotik yang biasa kita jumpa ialah penicillin. Penicillin ni juga adalah sejenis kulat. Kemudian dalam bidang perubatan, penggunaan virus, penggunaan virus sebagai vaksin. Dalam keadaan sekarang ni, di mana dunia sedang berhadapan dengan penyakit COVID-19, isu ataupun perkara yang banyak dibincangkan pada masa sekarang ialah penggunaan vaksin untuk mencegah penyakit coronavirus. Jadi antara mikroorganisma yang digunakan untuk dijadikan vaksin ialah virus. Contohnya ialah rotavirus, poliovirus dan Salmonella sp. Jadi itu adalah antara
aplikasi mikroorganisma yang berfaedah. Jadi kalau sebelum ni kita ingat mikroorganisma ni hanya mendatangkan penyakit, tetapi sebenarnya ada banyak mikroorganisma yang sangat-sangat memberikan faedah kepada manusia. Okey, seterusnya. Okey, ini ialah lebih detail lagi, okey. Saya terangkan lebih detail sedikit berkaitan dengan aplikasi kegunaan mikroorganisma. Contohnya, proses pencernaan makanan. Dalam proses pencernaan manusia, okey, dalam perut kita, dalam usus kita, ada floral manusia, iaitu sejenis bakteria yang mensintesis vitamin B12 dan vitamin K dan dapat menghasilkan enzim yang tak dapat dihasilkan oleh manusia atau haiwan. Kemudian, untuk digunakan semasa proses perebutan. Kegunaan mikroorganisma dalam proses perebutan. Contohnya, dalam proses perebutan dia ada bakteria pengurai dan juga fungi saprofit. Okey, jadi kedua mikroorganisma ini dapat menguraikan organisma mati serta bahan-bahan buangan kepada sebatian ringkas dan seterusnya dapat diserap oleh tumbuhan. Okey, sementara bakteria fakultatif pula, dia boleh hidup dengan atau tanpa oksigen. Bakteria ini digunakan dalam sistem rawatan kumbahan kepada produk yang berguna. Tukarkan bahan kumbahan ini kepada bahan yang berguna seperti biogas dan juga biopepejal. Dalam bidang perubatan, mikroorganisma ini digunakan untuk menghasilkan antibiotik untuk menyembuhkan setengah penyakit dan juga antikulat. Jadi antibiotik dan juga antikulat ini dihasilkan daripada bakteria serta kulat yang tertentu. Kemudian vaksin. Vaksin adalah merupakan patogen atau mikroorganisma yang mati dan seterusnya dilemahkan, kemudian disuntik ke dalam badan manusia untuk menggalakkan penghasilan antibodi oleh badan. Jadi ada juga bakteria yang diubah suai untuk menghasilkan hormon insulin. Okey. Dalam bidang pertanian terdapat bakteria dan kulat dalam kitar nitrogen. Fungsinya ialah untuk menyuburkan tanah. Apabila tanah subur, maka tanaman juga akan jadi subur. Okey, dalam bidang pertanian, ada mikroorganisma yang digunakan dalam kawalan biologi. Contohnya ialah bakteria yang digunakan untuk mengawal pembiakan rama-rama dan juga kumbang perosak. Dan yang terakhir, dalam bidang perindustrian, mikroorganisma yang digunakan ialah bakteria. Dan bakteria ini antara kegunaannya ialah untuk menghasilkan cuka makanan, menghasilkan perusahaan tali dan kain, menghasilkan dadih serta menghasilkan barangan kulit. Dan satu lagi mikroorganisma yang digunakan dalam bidang perindustrian ialah seperti kulat, dan contoh kegunaan kulat dalam bidang industri ialah untuk menghasilkan minuman beralkohol dan juga kicap serta pembuatan roti. Jadi contoh mikroorganisma dalam kumpulan kulat ialah yeast. Dan satu lagi kegunaan kulat ialah untuk menghasilkan serbuk pencuci. Jadi itulah dia antara beberapa aplikasi mikroorganisma yang berfaedah dalam kehidupan seharian. Cikgu teruskan dengan potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Okey. Terdapat mikroorganisma yang berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan bioteknologi
dan seterusnya menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Okey, yang pertama kita ada larutan pembersih ekoenzim. So, apa itu ekoenzim? Ekoenzim ialah hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Contohnya daripada sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Okey, berdasarkan kepada gambar rajah 1.7, A kita ada larutan pembersih ekoenzim dan B itu ialah bahan pencuci kimia yang biasa kita guna di rumah. Contohnya ialah ada banyak jenama pencuci pinggan. Okey. Dan kalau kita lihat daripada gambar, okey, daripada nota kecil kat bucu tu, antara kegunaan ekoenzim ialah untuk dijadikan sebagai larutan pembersih bahan yang berminyak. Contohnya nak basuh pinggan yang berminyak, okey, bolehlah menggunakan ekoenzim ni. Jadi ekoenzim ni dia satu aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengurusan sisa dan juga air sisa. Jadi secara tidak langsung dia akan menyumbang kepada kelestarian alam sekitar kita. Okey, itu ialah larutan pembersih ekoenzim. Ialah antara perbezaan, perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia yang banyak kita gunakan pada masa sekarang. Okey, dari segi proses penghasilannya, larutan pembersih ekoenzim ni ia dihasilkan daripada sisa pertanian melalui proses penapaian. Kalau yang bahan pencuci kimia ni sudah tentulah akan menggunakan bahan kimia. Okey, bagaimana dengan tindakan terhadap lemak dan gris? Okey, dalam ekoenzim ni dia ada enzim yang boleh menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Bagi bahan pencuci kimia, dia ada surfaktan. Okey, jadi bahan surfaktan ini mengemulsikan lemak dan gris kepada buih. Okey, dari segi yang mana satu mudah digunakan? Kalau kita guna larutan pembersih ekoenzim, kita tak perlu sental sebab lemak dan gris mudah ditanggalkan. Tapi kalau kita guna bahan pencuci kimia, walaupun ada buih, tapi terpaksa sental sikit lah. Okey, dari segi saliran, okey, adakah penggunaannya menyebabkan saliran paip boleh tersumbat? Kalau kita guna larutan pembersih ekoenzim ni, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak akan menyumbatkan saliran. Jadi kita mungkin tidak akan berhadapan dengan masalah sinki tersumbat, paip tersumbat. Jadi kalau kita guna bahan pencuci kimia, kesannya ialah bahan surfaktan yang ada dalam bahan kimia tersebut akan menyumbatkan saliran. Ini biasa berlaku. Okay. Kos dari segi harga, kalau kita guna larutan pembersih ekoenzim, kos dia lebih rendah berbanding dengan bahan pencuci kimia. Penghasilan sisa, pembersih ekoenzim kurang menghasilkan sisa berbanding dengan bahan pencuci kimia. Dan dari segi alam sekitar, kalau kita guna pembersih ekoenzim, dia mesra alam. Dan kalau kita guna bahan pencuci kimia, dia sebenarnya telah mencemarkan alam sekitar. Jadi itulah dia perbezaan antara kegunaan larutan pembersih ekoenzim dengan menggunakan bahan pencuci kimia. Satu lagi yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah serum bakteria Lactobacillus sp. So, apa itu sebenarnya serum bakteria Lactobacillus sp? Okey. Serum
Bakteria Lactobacillus sp ni digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Dalam saliran. Kalau rumah di kawasan bandar dia ada saliran untuk kumbahan. Jadi kumbahan itu akan dihantar ke loji-loji kumbahan dan kat situ bahan kumbahan itu perlu dirawat. Jadi di masa itulah perlunya serum bakteria Lactobacillus sp. So dia bukan bahan kimia, okey. Dan kenapa kita perlu gunakan dia? Kenapa tak perlu gunakan bahan kimia? Sebab kelebihan dia ni kita boleh singkirkan bahan pencemar dalam sistem saliran. Okey. Antara kegunaan lain serum bakteria Lactobacillus ialah seperti dalam gambar rajah. Ada 6 di situ kegunaan serum bakteria Lactobacillus sp. Okey, pertama menyingkirkan bau busuk. Okey, sangat bagus ya, boleh menyingkirkan bau busuk. Okey, seterusnya merawat sisa kumbahan sebagaimana yang cikgu bagi tahu tadilah. Kalau macam di bandar-bandar, di kawasan-kawasan perumahan, sisa-sisa kumbahan daripada rumah akan disalurkan ke loji kumbahan. Kat situ sisa kumbahan tadi akan dirawat. Okay? So di situlah kegunaan serum bakteria Lactobacillus sp. Okay. Kemudian kegunaan yang seterusnya ialah untuk menghasilkan enzim. Okay. Seterusnya memajukan industri perikanan dan yang terakhir ialah membuat kompos. Ada satu lagi, membantu pencernaan haiwan ternakan. Okey, jadi itulah dia antara potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan juga kelestarian alam sekitar. Okey, ini adalah antara potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Yang kita dah bincangkan ialah menghasilkan koenzim dan merawat sisa kumbahan tadi kita guna serum bakteria Lactobacillus sp. Okey. Ada bakteria lain juga yang berfungsi yang boleh digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak. Jadi bakteria ini sangat-sangat membantu sekiranya berlaku tumpahan minyak dekat kawasan-kawasan laut atau pantai. Okay. Kemudian menghasilkan bioplastik, terutama sekali untuk menghasilkan plastik jenis terbiodegradasi. Plastik terbiodegradasi ni maknanya plastik yang boleh diuraikan. So sebenarnya plastik ini diekstrak daripada bakteria, dan digunakan untuk membuat beg, botol dan juga kad kredit. Dan satu lagi yang terakhir merawat sisa kumbahan ni, cikgu dah terangkan tadi, dalam serum bakteria Lactobacillus sp. Di mana mikroorganisma digunakan untuk menguraikan bahan organik yang berbahaya untuk ditukarkan jadi bahan yang kurang berbahaya. Jadi itulah sahaja tajuk kita pada hari ini. Yang pertama, aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan seharian. So aplikasi ini kemungkinannya dalam bidang perindustrian. Dalam bidang perindustrian ada, dalam bidang pertanian pun ada, dan juga dalam bidang perubatan. Dan seterusnya, yang kedua tadi ialah potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar, di mana cikgu telah pun menerangkan tentang larutan pembersih ekoenzim dan juga serum bakteria Lactobacillus sp.
Jadi untuk mengetahui sama ada kamu telah capai atau belum, kriteria kejayaan pada hari ini, cikgu nak kamu cuba jawab soalan. Awak gunakan buku nota untuk salin soalan praktis formatif 1.2. Soalan mudah berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Soalan pertama, 2 contoh mikroorganisma berfaedah dalam setiap bidang berikut. Yang ni ada tadi, cikgu terangkan Dalam bidang perubatan, senaraikan 2 contoh. Dalam bidang pertanian pun 2 contoh. Dan dalam perindustrian juga 2 contoh. Kemudian yang kedua, soalan yang kedua, nyatakan 2 contoh makanan yang menggunakan mikroorganisma dan namakan mikroorganisma tersebut. Yang ni dalam bidang pembuatan makanan. Pun ada tadi, cikgu dah terangkan makanan apa dan apakah mikroorganismanya. Yang ketiga, 3A, apakah ekoenzim? Pun telah cikgu terangkan. Dan B, berikan 2 kegunaan ekoenzim. Awak boleh rujuk dalam buku teks ataupun boleh ulang semula video cikgu selepas ini. Yang keempat, ini pun ada ditunjukkan dalam buku teks. Dia nak kamu namakan bakteria ini. Dan B, berikan 3 kegunaan bagi serum yang dihasilkan menggunakan bakteria yang dinyatakan dalam soalan 4A. Maknanya A tu awak bagi nama bakteria apa, darjah 1 ni. Dan kemudian kegunaan dia. Pun ada cikgu terangkan tadi. Baik. Jadi pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah kita akan jumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.